Kumpulan 1 memilih tajuk epistemologi. Ahli-ahli kumpulan 1 ialah Naimi Liana, Nur Ailana Misra, Nur Afifah, Nur Ain Syahira dan saya Nur Syamiza. Apakah itu epistemologi? Dari sudut etimologi, epistemologi merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Yunani, iaitu gabungan perkataan epistem yang bermaksud pengetahuan atau kebenaran dan juga logos yang bermaksud ilmu atau teori. Epistemologi bermaksud teori pengetahuan yang benar. Dari sudut terminologi pula, menurut Oxford Dictionary of Sociology 2009, the philosophical theory of knowledge on how we know what we know, yang bermaksud bagaimana seorang individu memperolehi pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi ilmu mempersoalkan perkara seperti apakah itu pengetahuan, dari mana asalnya atau sumber pengetahuan itu, untuk apa pengetahuan tersebut dan kegunaannya, apakah nilai pengetahuan tersebut, bagaimana hendak membentuk pengetahuan yang benar dan tepat, dan juga apakah itu kebenaran. Ilmu epistemologi dapat menjawab apa yang benar dan sudah diketahui, menjawab bagaimana cara untuk mengetahuinya serta melihat kepada perkara yang boleh dilihat secara realiti dan kemudian diteliti secara saintifik melalui pengetahuan yang dimiliki. Seterusnya, kita lanjutkan dengan kesan epistemologi. Epistemologi memberi kesan kepada seseorang untuk melihat apa yang ada dan apa yang tiada dalam bidang masing-masing. Contohnya, ilmu yang dipelajari oleh pelajar dalam bidang kedoktoran berbeza sama sekali dengan ilmu yang dipelajari oleh pelajar dalam bidang kulineri. Selain itu, mendorong manusia untuk sentiasa berfikir dan mencipta sesuatu yang baharu. Apabila terciptanya rekaan yang inovatif oleh manusia, perkara ini dapat memberi kebaikan dan kemudahan kepada diri dan sekeliling, sekaligus dapat menyumbang dan menaikkan nama negara. Di samping itu, dapat menentukan kemajuan sains dan teknologi seperti yang kita boleh lihat pada zaman moden ini. Tambahan pula, membantu memahami cara dan arah manusia berfikir. Dengan adanya ilmu pengetahuan membolehkan mereka berkomunikasi antara satu sama lain dengan baik serta mampu mengukuhkan hubungan silaturahim melalui pemikiran yang sejajar. Epistemologi membuatkan individu mengetahui perkara yang bermanfaat dan perkara yang memudaratkan. Misalnya, waktu pandemik ini, coronavirus telah memudaratkan umat manusia. Oleh itu, individu perlulah bertanggungjawab menjaga kesihatan diri dan elakkan daripada terkena virus berbahaya dengan mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dari sudut etimologi, wahyu berasal dari perkataan Arab yang bermaksud memberitahu dengan segera atau segala yang disampaikan secara rahsia kepada pihak lain supaya dapat diketahuinya. Dari sudut terminologi, wahyu bermaksud segala yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasul yang berupa ajaran atau perkabaran dalam bentuk sejarah, hukum hakam, peristiwa akan datang, perkara-perkara ghaibiyat dan lain-lain. Peranan wahyu. Yang pertama, menjaga dan memelihara syariat Islam dan menjadi petunjuk kepada manusia dan seluruh alam. Yang kedua, sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sebagai rujukan dan penyelesai kepada masalah. Ia adalah sumber rujukan ke atas kebenaran pengetahuan rasional, empirikal atau intuisi. Yang keempat, mengeluarkan kejahilan dan kegelapan kepada iman. Hakikat wahyu. Wahyu merupakan pengalaman yang diperolehi golongan yang terkhusus. Wahyu merupakan urusan Allah yang tidak boleh difikirkan dan diusahakan oleh manusia. Ia juga bukan pengalaman panca indera yang dapat difahami oleh akal manusia. Wahyu merupakan pengalaman kerohanian yang tidak dapat diketahui hakikatnya. Ilham
Ilham adalah satu tanggapan emosi secara langsung yang terbit di dalam hati manusia. Ilham juga merupakan suatu kashf, iaitu seseorang yang nampak atau mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain tanpa belajar. Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa ilham adalah berupa cahaya yang datang kepada nurani bersih dan lembut seperti para ulama, orang soleh dan sebagainya. Ia adalah ilmu yang didapati tanpa jalan mengkaji dan mencari dalil. Intuisi. Intuisi adalah pengetahuan yang diperolehi tanpa melalui proses penalaran, iaitu pemikiran. Intuisi juga boleh berlaku dalam keadaan tidak sedar sepenuhnya, iaitu datang ketika tidak difikirkan atau dikehendaki. Oleh itu, intuisi bersifat personal kerana ia datang secara tiba-tiba dan tidak boleh diramalkan. Akal. Akal atau dikenali sebagai rasio merupakan fungsi daripada organ yang secara fizik bertempat dalam kepala, iaitu otak. Manusia dapat membuat pertimbangan antara baik dan buruk dengan melalui akal. Namun, fungsi akal sangat terbatas untuk manusia kerana tidak dapat menanggap perkara-perkara agama seperti ketuhanan, kerasulan, akhirat dan lain-lain. Aliran yang mengagung-agungkan penggunaan akal dipanggil rasionalisme. Aliran ini banyak menggunakan kaedah didaktif dalam menyusun pengetahuannya serta tidak menitikberatkan pengalaman manusia yang konkret dan kejadian alam tabi'i dalam usaha untuk memahami hakikat kewujudan. Kearifan tempatan. Kearifan tempatan merujuk kepada disiplin ilmu dan kepakaran yang berasal daripada budaya asli tempatan, berkembang sejak zaman silam dan telah dipraktikkan sebagai sebahagian daripada cara hidup masyarakat. Kearifan tempatan telah menjadi warisan turun-temurun. Dalam konteks Malaysia dan Nusantara, kearifan ini boleh berasal daripada budaya masyarakat Malaysia secara khusus ataupun dari Kepulauan Melayu secara amnya. Kajian terhadap kearifan tempatan ini bertujuan memudahkan proses transformasi sosial melalui perubahan paradigma yang ditangani oleh epistemologi tempatan. Hikmah. Dari sudut etimologi, al-hikmah merupakan perkataan bahasa Arab yang bermaksud kebijaksanaan, pendapat atau pemikiran yang bagus, pengetahuan falsafah, kenabian, keadilan, peribahasa iaitu kata-kata bijak dan Al-Quran. Dalam tradisi ilmu Islam, hikmah difahami sebagai suatu ilmu yang dikurniakan Tuhan kepada hamba-Nya yang terpilih, mengikut darjat dan martabat masing-masing, dan yang tertinggi merupakan baginda Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Jurjani mendefinisikan al-hikmah sebagai ilmu yang disertai amal, iaitu perbuatan atau perkataan yang logik dan tidak sia-sia. Kesimpulannya, epistemologi sangat penting untuk kemajuan hidup. Epistemologi mengajar kita tentang jenis-jenis ilmu dan klasifikasinya. Sebagai contoh, ilmu sains kemanusiaan dan ilmu sains tulen. Contoh ilmu sains kemanusiaan adalah ekonomi, undang-undang dan pendidikan. Manakala bagi sains tulen, fizik, kimia dan biologi. Menurut epistemologi, program sekularisasi dan liberalisasi mengakibatkan kegagalan integrasi ilmu.